Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al Qur'an al-Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina waj'alhu hujjatan lana wala alaina. Amma ba'. Yang dimuliakan Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar, yang dipertua berkesam sesi 2020-2021, seterusnya Raisah Ustazah Siti Syazah Nazwa, barisan JKT berkesam, seterusnya ahli berkesam, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Pada tengah hari ini kita dapat lagi bertemu untuk menyambung perkongsian kita bersama daripada sebuah kitab karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala, iaitu kitab Ma'aqasus Sabiqin fil Quran. Baik, InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kisah yang ke-12. Siapa yang ada kitab, muka surat 448, iaitu kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain. Baik. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam surah Al-Kahfi terdapat empat kisah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada kita empat buah kisah supaya mana menjadi panduan kepada kita untuk menempani fitnah akhir zaman. Kita revision semula. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Mesej yang disampaikan adalah supaya manusia menjaga diri, menjaga jati diri, walaupun majoriti ketika itu sudah rosak, dan minoriti ketika itu ditindas dan dizalimi. Kena jaga diri, kena beruzlah, uzlah syu'uriyah, uzlah syu'uriyah, uzlah jiwa sahaja. Akan tetapi kita masih bergaul dengan masyarakat, tetapi tidak terpengaruh dengan mereka yang rosak. Itu Ashabul Kahfi, mesej yang pertama. Kemudian mesej yang kedua daripada kisah Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun, iaitu merujuk kepada fitnah materialisme. Materialism iaitu fitnah kebendaan. Seorang lelaki yang dikurniakan pelbagai nikmat, namun dia kufur, dan gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lelaki tersebut dia telah lalai dan bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman, dia berjaya menghadapi ujian walaupun tidak diberi apa-apa bentuk nikmat dunia. Dan kisah yang ketiga adalah kisah pengembaraan ilmu Nabi Musa AS bersama Nabi Khadir AS. Menggambarkan bahawasanya pentingnya ilmu menepani fitnah akhir zaman. Banyak diceritakan hadis-hadis akhir zaman menggambarkan akan diangkat ilmu, akan diangkat dengan kematiannya para ulama. Maka untuk selamat pada akhir zaman, kita kena mempunyai ilmu. Sebab apa? Sebab kita ni, kalau kita duduk di zaman fitnah semata-mata kita ikhlas, tetapi tidak ada ilmu, maka tak betul jugalah, kan? Walaupun ikhlas tapi tidak ada ilmu, kita juga turut berpotensi untuk terpengaruh dengan fitnah zaman yang mengelirukan. Dan yang terakhir adalah kisah Zulkarnain yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu merujuk kepada fitnah kuasa. Kerana Zulkarnain adalah penguasa yang menguasai timur dan barat. Zulkarnain yang memiliki pemerintahan timur dan barat. Bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang adil menggunakan kuasanya dengan sebaiknya, tidak menindas dan tidak menzalimi orang lain. Maka kesinambungan ayat ataupun kesinambungan surah, kesinambungan kisah yang dirakamkan dalam surah Al-Kahfi, kita boleh melihat bahawasanya ada dua situasi yang yang boleh kita amalkan pada hari ini. Kena timbang tara lah. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ni Allah mengajar kita untuk
masuk dalam gua. Bukan maksudnya kita faham literal masuk dalam gua, cari gua, tetapi kita perlu retreat ataupun kena bertahan dalam kubur, dalam rumah dan sebagainya, memperkukuhkan kedudukan kita semula, tambah ilmu dan keselamatan diri sendiri. Sehingga Allah juga berpesan dalam surah Al-Maidah, alaikum anfusakum. Hadis ada menerangkan bagaimana nak jaga diri tu. Panjanglah. Dan pada masa yang sama Allah juga menerangkan sekiranya kita berkuasa, ada kekuasaan, ada pemerintahan, apa kena buat? Kita kena bertebaran sekiranya kita berkuasa dan berkemampuan. Maksud kena meneroka supaya meluaskan lapangan dakwah kita, meluaskan lapangan dakwah. Sekaligus Allah menyuruh kita supaya memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang turun padang, seperti Zulkarnain. Dan masyarakat, rakyat Zulkarnain tidak malu-malu untuk minta bantuan ataupun mengadu ataupun mengkritik ataupun menegur Zulkarnain sekiranya berlaku apa-apa permasalahan. Jadinya tidak ada masalah birokrasi antara pemimpin dan rakyat yang kita boleh ambil. Kerana apa? Betapa sungguhnya Zulkarnain ini menyelesaikan masalah-masalah rakyat, masalah-masalah kaumnya, sehingga Zulkarnain masuk ke dalam pendalaman. Baik, jadinya hari ini kita masuk, itu untuk mukadimah lah. Baik, ayat ke-83 sehingga ayat 98, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Rentetan daripada permintaan ataupun cabaran daripada musyrikin Mekah, kafir Quraisy, bertanya tentang 3 soalan yang kita pernah ulas sebelum ini. 3 soalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW untuk mencabar, daripada An-Nadhr ibn Haris dan Uqbah ibn Abi Mu'aid. Mereka berdua ni mendapat soalan ni daripada Yahudi di Madinah. Kemudian mereka balik ke Mekah bertanya 3 soalan ni tentang Ashabul Kahfi, tentang seorang lelaki yang mengembara ke timur dan barat, dan tentang roh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah Zulkarnain ini dalam surah Al-Kahfi sahaja. Dalam surah Al-Kahfi sahaja. Maka Maka Nabi SAW berkata, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Muka surat 448 tu, sa'akhbirukum anhu bi ayatin minal Quran. Aku akan bacakan kepadamu cerita-cerita Al-Quran, cerita Al-Quran. Bermaksud cerita ini, kisah ini bukan Nabi yang reka. Kalau tengok dekat muka surat 515 tentang ni tadabbur ayat dia lah, muka surat 515 tu, bidayatul jawab bi kalimah kul, wa hiya allati yusammiha ulama tafsir kul talqiniyah, bi makna an-dzikra wal qissata laysa min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Rasulullah sallam, wa innama hiya talqin min Allah, akan tapi kisah ini daripada Allah Subhanahu wa taala untuk li rasulihi alaihi salatu wasallam, menggambarkan bahawasanya kisah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi reka-reka sendiri. Jadinya kisah dia apa? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kekuasaan pemerintahan kepada Zulkarnain untuk memerintah dunia lah, untuk menguasai dunia, bumi. Kami telah memberikan kepadanya jalan untuk segala sesuatu. Sebab itulah diceritakan ada
terdapat 4 raja ataupun maharaja yang berkuasa di muka bumi. 2 orang yang beriman, 2 orang yang 2 orang yang kufur, yang kafir, daripada riwayat Mujahid. Maksudnya ada 4 maharaja yang menguasai timur dan barat. Menjelaskan kepada kita bahawasanya sekiranya Allah boleh beri kuasa kepada siapa yang dikehendaki, sama ada kalau dia beriman, dia adalah nikmat kepada orang beriman tersebut. Adapun kalau kuasa tu diberikan kepada orang kafir adalah untuk istidraj bagi dia lah. Siapa yang beriman tu, iaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir adalah Bakhtanasar dan Namrud. Jadinya siapa Zulkarnain ni? Siapa pula Zulkarnain ni? Dibahaskanlah antaranya daripada dalam, sebenarnya banyak, tapi anda dah keluarkan poin-poin dia. Ada khilaf lah di antaranya daripada Ibnu Hajar. Siapakah Zulkarnain ni? Dia mengatakan Zulkarnain adalah Nabi. Zulkarnain adalah Nabi. Ya, muka surat muka surat 525 524. Dibahaskan siapakah Zulkarnain ni, adakah dia Nabi ataupun bukan. Ada beberapa perbezaan pendapat lah. Waqad ikhtalafa ulama fi haqiqati qaulillah lidzil qarnain Zulkarnain lah. Sama ikhtalafu fil qaul bi nubuwati fa dhahaba ba'dhum ila annahu nabi. Sebahagian berpendapat bahawasanya Zulkarnain ni adalah seorang nabi. Sebab apa? Sebab dia berpegang dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, qulna ya dzal qarnain, kami telah berkata wahai Zulkarnain. Maka wajhu istidlalihim ni ala annal qaul minallah mubasyarah la yakunu illa nabi. Ucapan ataupun kalam daripada Allah yang direct tidak berlaku kecuali kepada nabi. Jadinya mereka berpegang dengan Allah berfirman kepada nabi itu adalah wahyu. Dan wahyu ni yang terima adalah nabi sahaja. Maka mereka mengatakan Zulkarnain adalah nabi daripada nabi-nabi Allah. Dan ada pandangan kedua, wa nafi akharun ay yakuna nabiyan qalu huwa waliyyun salih. Dia hanya wali yang soleh saja, dan raja yang adil saja. Kenapa apa hujah yang mengatakan dia ni hanya wali dan raja yang adil, bukan seorang nabi? Kenapa? Annana la namliku hadha dalil fala yajuzu an naqula bi nubuwwatihi. Kenapa tak ada dalil yang mensabitkan bahawasanya Zulkarnain ni adalah nabi? Dan ada pandangan yang ketiga, wa dhahaba fariqum minal ulama ila tawaqquf fi sya'ni nubuwwati. Ada yang kata kita tawakuf, kita diam sahaja. Qalu la, mereka berkata la naqulu innahu nabi. Kita tidak mengatakan Zulkarnain ni adalah nabi. Kenapa? Li'annal qawlu bi nubuwwatihi yahtaju ila ayatin aw hadithin sahihin wa hadha ghairu mawjud. Kenapa? Untuk mengatakan kenabiannya memerlukan kepada ayat-ayat ataupun nas yang sahih lah, tapi tidak wujud. Tapi kama annana la nanfi nubuwati, kita tidak menafikan kenabiannya kalau ada. Sebab itulah bawah tu falau qulna bi nubuwatihi, kalau kita katakan Zulkarnain ni adalah seorang nabi, wa huwa ghairu nabi, dan sedangkan dia bukan nabi, la adkhalna fil anbiya, kita akan masukkan Zulkarnain dalam nabi, sedangkan malai saminhum, sedangkan dia bukan nabi. Kalau kita katakan dia nabi, wa hadza khata. Kemudian kalau kita nafi pula, walau nafina anhu nubuwah wa huwa nabi, tiba-tiba kita nafikan bahawasanya Zulkarnain bukan nabi, Zulkarnain ni bukan nabi, sedangkan dia nabi, la akhrajna minal anbiya ahaduhum, nescaya kita akan mengeluarkan Zulkarnain daripada nabi. Wa hadza khata aidan.
Jadinya khulasah yang kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Salah adalah innana ma'al ulama al-mutawaqqifin fi nubuwati Dzulqarnain. Kita tawakuf saja tentang kenabian Zulkarnain ni. Fala nadri hal huwa nabi am la. Kita pun tak tahu sama ada dia nabi ataupun bukan. Fa idza kana Dzulqarnain nabiyan la iskal fi qoulihi ta'ala. Sekiranya Zulkarnain ni adalah seorang nabi, tak ada masalah lah pada perkataan kulna ya Dzulqarnain tu. Kenapa? Li anna Allah yukhatibul anbiya mubasharatan. Kerana Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu tu kepada para nabi cara langsung. Wa idza kana ghairu nabi, sekiranya Zulkarnain bukan nabi, yakunu qaulullahu lahu ya Dzulqarnain imma an tu'adzib muhtamilan salasatun ihtimalat. Kalau Zulkarnain ni bukan nabi, jadinya ada 3 kemungkinan. Mungkin innallaha ballagha hadzal qaul li nabi. Mungkin Allah bagi tahu tindakan ni kepada seorang nabi, kana ma'u fi jaishi, dan nabi ni di bersama tentera Zulkarnain. Kemudian nabi tu bagi tahu dekat Zulkarnain, begitu. So Allah bagi tahu kepada nabi bagi tahu, berpesan kepada Zulkarnain. Yang kedua adalah innallah alhamahu bidzalika ilhaman. Adalah ilham Allah kepada Zulkarnain. Kama auha ila ummi Musa, sebagaimana Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan sedangkan ibu Musa tu bukan seorang nabi ya. Sebab apa? Sebab nabi ni mestilah seorang lelaki. Dan yang ketiga adalah ala inna hazil ibarah hikayatun li halizi Dzulqarnain mal qaumil mahzumin. Baik. Wala namliku tarji ahadul ihtimalat ala ghairihi li adami wujudin murajjah. Tidak ada dalil yang inilah rajih. Baik, itu Dzulqarnain, pandangan siapa Dzulqarnain ni. Baik, maka inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami telah berikan kedudukan besar kepada Dzulqarnain ni. Atainahu sultanan aziman. Allah memberikan kekuasaan yang besar, kedudukan yang besar. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Baik. Maka kat sini Dzulqarnain dia mengambil asbab ataupun faktor-faktor luar untuk membantu dia dalam berkuasa. Sebagai contoh ilmu dia, ilmu kepimpinan, teknologi, kedudukan dan sebagainya lah. Maka dia ambil asbab untuk mengembara. Kemudian fa'atba'a sababa. Dzulqarnain menempuh satu jalan. Sebab apa? Sebab dia raja yang maharaja yang pemimpin yang baik, yang adil. Dia nak tengok rakyat-rakyatnya, nak tengok masyarakatnya, maka dia kena berusaha, kena ambil asbab tu, bagaimana keadaan rakyatnya dan sebagainya. Fa'atba'a sababa, dia menelusuri satu jalan. Jadinya dekat kisah Dzulqarnain ni ada 3 plot penceritaan. Dia pergi mana? Ada 3 tempat. Yang pertama dia pergi ke barat. Kemudian yang kedua dia pergi ke timur. Kemudian yang ketiga adalah dia pergi ke tempat pegunungan, 2 gunung yang akan kita ceritakan. Fa'atba'a sababa, Dzulqarnain menelusuri satu jalan hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Sehinggalah mereka sampai, Dzulqarnain sampai ke idza balagha maghribasy syams, tempat terbenamnya matahari, kat barat lah. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, yang mana Dzulqarnain melihat tempat tu
terbenam di kawasan yang berlumpur hitam, ainin hamiatin, ainu ma'in mukhtalitatun bitinil aswad, air laut yang bercampur dengan tanah hitam, di Eropah, di Eropah, ataupun antaranya mungkin Rusia ke apa, wallahu alam. Jadi itu tempat yang di barat tu, wajada indah qawma, barat pula, Maghrib Syams ni timur lah, terbalik, maaf, Maghrib Syams timur lah, sebab betul barat terbenamnya matahari, timbul yang terbitnya dekat timur, betul pening sikit. Baik, jadinya mereka Zulkarnain sampai dekat tempat terbenamnya matahari, dan di wawajada indah qawma, dan di sana ada satu kaum. Kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Zulkarnain, qulna ya Dzulqarnain, wahai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Adakah kamu nak mengazab mereka ataupun nak buat kebaikan terhadap mereka? Sebab apa? Mungkin kerana apa? Kerana Zulkarnain mendapati bahawasanya tempat tu belum Islam keseluruhannya. Jadinya tugas seorang pemimpin, dia bukan sekadar memimpin, tetapi dia seorang da'i, dia kena mendakwah dulu. So dia membuat pilihan sama ada dia nak buat baik ataupun terus bagi hukuman. Jadinya dia berdakwah dahulu, kemudian qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun siapa yang telah aku tegur, aku dakwah, aku nasihat bagi ajaran Islam, tapi dia tak nak dengar, tak nak ikut, fasawfa nu'adzibuhu, aku akan ikopnya, aku akan hukumnya. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kemudian mereka tu akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah SWT di hari kiamat, akan mendapat azab yang lebih keras lah. Jadinya Zulkarnain dia ambil berat terhadap rakyatnya dari sudut kezaliman, sama ada kezaliman dari sudut akidah ataupun tindakan. Dari sudut kezaliman akidah, kalau dia beriman, aku akan buat baik. Adapun kalau dia tidak beriman, aku akan azab juga. Dari sudut tindakan, kalau rakyat dia zalim dan sebagainya, buat kejahatan, buat kerosakan, maka dia akan ambil tindakan juga. Ini peranan seorang pemimpin. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun mereka yang telah beriman, yang amal soleh dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapat baginya pahala yang baiklah, ataupun yang terakhir adalah syurga nanti. Yang terakhirnya adalah syurga nanti. Wasanaku lahu min amrina yusra, dan dimudahkanlah urusannya. Ini untuk yang dekat kat barat tu. Kemudian setelah selesai di barat, satu tempat barat tu, summa atba'a sahabah, Zulkarnain jalan lagi, ambil sebab ni, nak berusaha cari mana lagi rakyat aku. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehinggalah mereka sampai di tempat yang timbulnya ataupun terbitnya matahari, iaitu di timur lah. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Mereka mendapati kat sana ada satu kaum, tetapi tak ada tempat berteduh. Lam naj'al lahum min duniha sitra, tak ada tempat berteduh ataupun ada pandangan. Kalau tengok muka surat muka surat 529, Syekh menerangkan
perbezaan ulama dalam tafsiran lam naj'al lahum min dunya sitra. Sebahagian berkata mereka ni kaum yang yaskununa suhulan syasi'ah, la yujad indahum jibalan, yang tidak ada kat mereka ni, tak ada bukit, memang kosong aje. Tak ada tempat apa-apa pun, tak ada, kosong lah. Ataupun dia macam mana, tempat dia tempat yang primitif lah, tempat yang primitif, tak ada facilities yang lengkap dan sebagainya. Wa qala ba'dhum kanu la yamlikuna buyutan, mereka tak ada rumah, ataupun binaan-binaan yang menghalang pancaran matahari, ataupun kepanasan matahari. Dan yang ketiga, wa qala ba'dhum ma kanu yamlikuna syai'an yughattuna bihi ajsadim. Ada juga yang mengatakan mereka ni tak ada pakaian yang menutup jasad-jasad mereka. Walihaza kanu uratu minal malabis, mereka bertelanjang lah. Baik, maka anna rajjahna anal qaum haula'i qad yakununa minat tarki aw ghairihim wa annahum kanu yaskununa fi manatiki Turkistan wa Afghanistan wa Pakistan. Tapi wa yulahizu, kita simpulkan di sini, wa yulahizu huna anal Quran lam yufassil ma qalahu Allah li Dzulqarnain wa ma radda bihi, yakni lam yubayyin dusturuhu fi hukmul bilad wa ta'amul ma'a ashabiha. Quran tidak menceritakan secara detail lah apa yang Dzulqarnain buat bersama penduduk yang tidak dikurniakan apa-apa alat ataupun masyarakat yang primitif lah, kepanasan ke, tak berbumbung ke dan sebagainya, di direct matahari. Sebab itulah mungkin ada tempat yang tempatnya yang tidak ada malam. Kat mana? Ada yang tempat dia berpuasa dia, ataupun selama 5 bulan matahari masih ada, tidak merasai nikmat malam. Mungkin dekat selatan ataupun utara lah. Kemudian kadzalika waqad ahatna bima ladayhi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian dijalan lagi, Dzulqarnain berjalan lagi, hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehinggalah Dzulqarnain sampai tiba di tempat di antara dua tembok, dua bukit tembok, dan dia menjumpai di hadapan keduanya satu kaum yang hampir-hampir tidak memahami sebarang percakapan. La yakaduna yafqahuna qawla. Mungkin tempat tu tempat pedalaman, hujung dalam yang orang tak tahu, dan mungkin kat sana kita tak faham bahasa dia tak faham bahasa kita, dan sebagainya. Tetapi mereka mengadu kepada Dzulqarnain. Mereka berkata, qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu satu kaum yang sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, apakah anda bersetuju kami berikan kepada kamu sejumlah pembayaran supaya kamu membina satu tembok yang menghalang di antara kami dengan mereka? Jadinya kat sini rakyat mengadu kepada seorang pemerintah, seorang pemimpin, menggambarkan mudahnya seorang rakyat untuk mengadu tanpa memerlukan kepada birokrasi yang panjang, dan rakyat ni dah kenal Dzulqarnain ni seorang pemimpin yang adil, yang gagah, yang mempunyai ilmu yang banyak. Jadinya mereka tak malu-malu untuk bagi muhasabah ke ataupun minta pandangan, sampai sanggup menawarkan cukai ataupun memberi sesuatu untuk membina satu tembok tu. Tetapi apa yang dikatakan kepada rakyatnya, Dzulqarnain berkata, qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Jawab Dzulqarnain,
nikmat kedudukan pemerintahan yang kuat yang dikurniakan Tuhanku kepada aku itu adalah lebih baik dari bayaran yang kamu nak beri itu. Oleh itu, fa'inuni, berilah bantuan tenaga kepada aku, nescaya aku membina satu tembok yang menghalang di antara kami dengan mereka. Jadinya dibahaskan juga dalam kitab kalau saya bikin ni, kalau buka muka surat 534 okey, muka surat 534 radda Dzulqarnain ala irdihim al-madi bi'ifah wa zuhdin, bi'ifatin wa zuhdin. Dzulqarnain membalas ataupun merespon permintaan mereka dengan sederhana, bi'ifatin wa zuhdin, dengan zuhud. Maksudnya dia berkatakan ma makanni fihi rabbi khair, apa yang aku dapat ni dah cukup dah, la hajah li fi malikum, aku tak memerlukan pun harta kamu ni. Faqad atani Allah khairan mimma indakum, Allah telah beri ke aku ni banyak dah, pelbagai kebaikan daripada apa yang di sisi kamu. Wa manahani min mazahiri tamkin wal quwwah, Allah telah berikan kepada aku bentuk-bentuk kekuasaan dan kekuatan. Kat situ. Jadinya dibahaskan oleh Imam Ibn Katsir untuk ayat yang lain ketika walaqad zakara Imam Ibn Katsir asna'u hadisuhu an Dzulqarnain mauqifa Sulaiman alaihi salatu wasalam min hadiyah au rashwah, Malikah Sabak, ketika mana Nabi Sulaiman berdepan dengan utusan Ratu Sabak, indama arsalat wafdaha bil mal lahu la yakaffu anha. Dalil dia falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allah khairun mimma atakum. Bila telah datang, ketika mana datangnya Sulaiman, qala, Sulaiman berkata, atumiddunani bimal, adakah kamu nak menyogok aku dengan harta? Fama atani Allah, apa yang dikurniakan kepada aku oleh Allah SWT khair, dah baik dah daripada apa yang kamu ada. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kamu ni seronok kalau dapat hadiah ni, seronok, tafrahun. Maka irji' ilaihim, kembalilah kepada kaum kamu, fala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha. Maka Nabi Sulaiman i'tabara fa Allah alaihi khairan, begitu juga Nabi Sulaiman mengiktibarkan, mengaku bahawasanya kelebihan Allah ni dah banyak dah bagi kat dia. Wa Dzulqarnain i'tabara ma atahullah bi khairan mimma yuqaddim lahu. Dzulqarnain pun sama, dia kata apa yang Allah kurniakan kepada dia dah banyak, dah cukup daripada apa yang ditawarkan kepadanya. Jadinya apa yang Dzulqarnain minta dan kat sini juga bawah tu, seorang pemimpin wujub zuhdul imam fi amwali ra'yatihi, kena wajib zuhud ni tidak rasa cukup lah, tidak ambil harta rakyat dia ke, kan, ataupun berlaku zuhud lah. Seorang imam kena berlaku zuhud, tidak mengambil harta rakyatnya. Wa adamu akhadhu syai'un minha, tidak mengambil harta rakyatnya. Innahu mutalibun bihifzil buldan wa himayatun nas, dituntut untuk seorang pemimpin ni menjaga negaranya, menjaga rakyatnya, menjaga manusia. Wala ya'khudhu ala zalika ajran wala malan lianna hadha min lawazim kaunuhu imaman lahum, tidak mengambil apa-apa upah, tidak mengambil apa-apa harta daripada rakyat. Maka apa yang Dzulqarnain minta dalam surat 535 tu, fa'inuni biquwwah, lamma afa Dzulqarnain an amwalihim wa zuhdin fiha wa zuhdu fiha, ketika mana Dzulqarnain ni dia tolak tawaran daripada rakyatnya, tetapi permintaan daripada Dzulqarnain ni apa? Arada ayatruku al-ajzu wal kaslu wal itikad wal
aradu ayatruku al-ajza wal kasla wal ittikal. Seorang pemimpin, Zulkarnain minta untuk rakyatnya tinggalkan sifat malas dia, macam mana, sifat lemahnya. Sebab apa? Sebab dia nak bayar je, kan? Nak bagi tawaran sahaja. Wa yu'allimu an-nashat, dan mengajar mereka ni kena cergas, kena berusaha, kena bekerja. Faqala lahum fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Aj'al bainakum wa bainahum radama. Jadinya anda pernah dengar satu tazkirah menerangkan tentang bagaimana satu negara hidayah, bukan negara jibayah. Negara jibayah ni adalah negara yang dia memeras ataupun memungut cukai daripada rakyat, mengambil cukai daripada rakyat dan sebagainya lah. Tetapi yang dipraktikkan oleh Zulkarnain adalah dia negara hidayah, adalah dia minta satu konsep, iaitu konsep infak, sedekah. Jadinya kalau kita perasan dalam peperangan Nabi Muhammad SAW, kita dapati Nabi tak pernah meminta ataupun mengutip cukai daripada para sahabat. Tetapi Nabi mengisytiharkan infak. Sebab itulah mereka mampu untuk mengumpulkan senjata-senjata ataupun makanan-makanan ketika berperang. Jadinya para sahabat menginfakkan harta-harta mereka. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil adalah mungkin konsep ni kita boleh pakaikan untuk mengisytiharkan infak, tidak mengutip cukai yang untuk kemaslahatan seorang pemimpin sahaja. Dan itulah. Dan binaan tembok tu macam mana? Binaan tembok tu macam mana? Zulkarnain minta atuni zubarul hadid. Siapa ada kepingan besi, bawa mari sini. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Sehinggalah kita bina sama-sama, kita minta tenaga kamu, minta apa-apa yang kamu ada daripada besi ni, kita gabungkan sampailah idza sawa bainas sadafain, sehinggalah tinggi, menyamai dua gunung, dua bukit tersebut. Qala unfuhu, qalan fuhu. Dan nyalakan api. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ifri alai kitra. Dah selesai, kemudian dah menyala dah, atuni ufri alai kitra. Dah bawa, bagi aku, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atasnya. Kat situ qala fuhu, tiuplah api itu, kemudian ufri alai kitra. Kalau muka surat 449 dia punya mufradat dia, tafsir kalimatul ayat dia, ad'u fawqal hadid al-masur nuhasan muzaban liyakhtalita bihi. Ketika besi tu tadi kan dah cantum besi-besi, kemudian nyalakan api, kemudian biar aku tuangkan tembaga. So campuran tembaga dengan besi, dia akan menguatkan lagi tembok tersebut. Api kan, kalau kita ini mungkin patri lah kot, patri besi dan timah tu. Baik. Jadilah tembok yang kukuh. Jadinya pemimpin yang bijak seperti Zulkarnain, dia seorang yang ni muhandisun, seorang jurutera yang bijak. Jadinya tembok ini dapat melemahkan Ya'juj dan Ma'juj. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Mereka tak mampu nak panjat, mereka tak mampu nak lubangkan. Sebab apa? Dah solid dah. Jadinya selesailah Ya'juj Ma'juj ni tak mampu untuk merosakkan masyarakat rakyat ketika itu. Qala hadza rahmatum min rabbi. Kemudian
Zulkarnain sebut hadza rahmatun min rabbi, ini semua daripada rahmat Tuhanku. Sebab dia mengiktiraf semua tindakan-tindakan Zulkarnain bukan atas usaha dia sahaja, tetapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pun kata kita study, kita buat satu pekerja, ni atas usaha aku sendiri. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha ikhtiar, ambil asbab dan sebagainya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila telah datang janji Allah untuk hancurlah, maka wa'du rabbi haqqa, dan janji Allah itu benar. Baik. Jadinya berakhirlah kisah ataupun babak sirah Zulkarnain ni sebagai contoh yang baik bagi pemerintah yang soleh, yang telah Allah kurniakan kedudukan yang teguh di bumi dan kemudahan segala jalan, di mana beliau mengembara timur dan barat. Zulkarnain mengembara timur dan barat, tetapi dia tidak belagak, tidak sombong, tidak angkuh dan tidak takbur, tidak melampau terhadap rakyatnya. Beliau tidak menggunakan penaklukan sebagai alat untuk mendapat keuntungan kebendaan. Dia tidak menggunakan status dia sebagai penguasa, sebagai pemimpin untuk mengeksploit rakyatnya, tidak menggunakan rakyatnya, tidak menggunakan kelebihan-kelebihan dia ada untuk merosakkan masyarakat. Beliau tidak menggunakan penduduk-penduduknya untuk kepentingan-kepentingan dan ketamakannya. Malah beliau mengembangkan keadilan di setiap tempat yang dimasuki olehnya dan membantu kaum-kaumnya yang mundur dan menghalang pencerobohan tanpa sebarang upah. Dia buat tembok tanpa minta apa-apa upah daripada rakyat. Maka beliau menggunakan kekuatan yang dikurniakan Allah kepadanya untuk tujuan-tujuan pembangunan dan islah. Baik. Jadinya banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Zulkarnain ni. Kalau nak baca satu-satu ni sangat detail lah, sangat detail. Tempat barat tu kat mana, timur tu kat mana, gunung tu kat mana pun kita tak tahu. Kemudian tadi terlupa nak bahas tentang Zulkarnain. Kenapa? Sebab apa nama dia Zulkarnain? Zu maksudnya yang memiliki, yang memiliki. Al-Qarnain, kalau secara literalnya kepala yang ada dua tanduk, literal Al-Qarnain. Dia mengatakan Zulkarnain memakai topi dari tembaga, bentuknya ada dua tanduk, dan yang ada pandangan juga mengatakan zaman dua kurun, merujuk kepada zaman dua kurun. Maka pandangan yang relevan adalah dengan perjalanan timur dan barat melambangkan dua tanduk tu lah. So yang relevan, yang sesuai adalah menggambarkan Zulkarnain ni adalah melambangkan perjalanan Zulkarnain menjelajah ke timur dan barat mencari rakyatnya lah. Dan Zulkarnain juga banyaklah spekulasi, antaranya bila zaman Zulkarnain ni, kalau dalam ni ada sebut muka surat 454 453 Ibnu Hajar mengulas kecenderungan daripada Imam Bukhari. Zulkarnain ini hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim ataupun sebelum dia. Kenapa? Sebab ada yang menimbulkan spekulasi Zulkarnain ini adalah Iskandar Alexander the Great.
Sedangkan anak Iskandar laisa huwa Zulkarnain, lakin la yujad dalil sahih ala anna Zulkarnain kana qabla Ibrahim. Tetapi tidak wujud juga dalil yang membenarkan bahawasanya Zulkarnain adalah zaman Zulkarnain ni sebelum zaman Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Iskandar Alexander the Great ni dia hidup 300 mana tadi jumpa sebab apa? Sebab Al-Iskandar Al-Makduni ni, Alexander the Great ni 356 ke 465 ni sebelum Masihi, qabla Masihi. Sebab dia muncul 356 Masihi. Dan pandangan Ibn Hajar dia cenderung dengan Imam Bukhari zaman Nabi Ibrahim, qabla Ibrahim ataupun muasiran lahu, ataupun sezaman dengannya. Dan beza wa baina zaman Ibrahim wa Isa aksaru min alfai sanah, 2000 tahun. Beza jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa adalah 2000 tahun. Itu dari sudut zaman lah, dari sudut zaman. Dan dalil-dalil yang lain, qala Ubayd ibnu Umair bawah tu, inna dzal qarnain hajja masyan fasami'a bihi Ibrahim fatalaqahu. Sungguhnya Zulkarnain pernah mengerjakan haji secara berjalan kaki. Dia berjalan kaki mengerjakan haji, fasami'a bihi Ibrahim fatalaqahu. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar kedatangannya, maka keduanya bertemu. Itu daripada riwayat Ubayd ibnu Umair. Kemudian qaul Ibnu Abbas, inna Zulkarnain dakhala al-masjidil haram fasallama ala Ibrahim wa safahahu. Sungguhnya Zulkarnain telah masuk dalam Masjidil Haram, kemudian beri salam kepada Nabi Ibrahim, dan mereka berjabat tangan. Ini dari sudut zaman. Kesimpulannya, kalau kita nak gabungkan antara riwayat-riwayat tersebut, menerangkan bahawa Zulkarnain adalah sezaman atau dekat dengan Nabi Ibrahim lah. Tapi spekulasi yang mengatakan Zulkarnain bukan, kita tak boleh katakan Zulkarnain ni adalah Alexander the Great. Sebab apa? Sebab beza dia 2000 tahun. Dan Alexander the Great ni dia tidak beriman, sedangkan Zulkarnain ni orang yang beriman. Sebab apa? Alexander the Great ini dia terkenal dengan kat sini yang disebutkan, dia terkenal dengan anak murid Aristotle. Terkenal sebagai anak murid Aristotle. Muka surat 465, boleh baca lah. Itu Zulkarnain dengan Alexander the Great. Ada juga yang mengatakan Zulkarnain ni adalah Cyrus the Great. Kalau muka surat 466, Ar-Rajih annahu Qurash al-Farisi. Kalau search kat Google Qurash, kalau bahasa Arab ejaan macam ni, Qurash kaf waw rashin al-Farisi, dia keluar Cyrus the Great, Maharaja Parsi. Anal Malik al-Farsi alladhi wahada mamlakatai Lydia wa Media wa jama' bainahuma, yang menyatukan dua kerajaan ni lah. Sebab itulah digelarkan Zulkarnain. Dia cerita dia panjang. Yang Cyrus the Great ni panjang, seakan-akan dia melalui perjalanan seperti Zulkarnain, pergi mengembara satu dunia. Dia seorang yang adil, panjang kat sini. Tapi asas dia kita kena tahulah, asas dia dia seorang yang adil, seorang yang baik, menjalankan misi menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman raja ketika itu, Raja Dekianus. So dia seorang yang baik, tapi tak ada bukti yang kukuh lah, gitu. Dan situ saja. Mudah-mudahan perkongsian boleh baca lagi, banyak, sebab dia daripada belum masuk Ya'juj Ma'juj pula. Cerita Ya'juj Ma'juj ni dalam Quran macam mana,
Baik, situ saja, mudah-mudahan bermanfaat dan boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat lain. Aktafi bihadzal qadr, syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.